Menteri, soalan tadi saya swap satu Yang lagi. Berhormat Puan Chong Eng. 12 soalan, Menteri. Yang di-Pertua. Isu Soalan saya swap tak habis lagi ni. Yang Berhormat, standing order 3 soalan maksima. Tak jawab ni. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Di-Pertua, plan transformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan sama ada melalui program transformasi kerajaan atau GTP maupun program transformasi ekonomi ataupun ETP adalah merupakan pendekatan inklusif yang dapat memperluaskan keupayaan rakyat, termasuklah golongan miskin, suri rumah tangga, wanita bekerja dan orang kurang upaya untuk menyertai dan bermanfaat daripada pembaharuan sistem penyampaian dan aktiviti ekonomi. Di bawah GTP, satu bidang keberhasilan utama negara bagi meningkatkan taraf hidup golongan berpendapatan rendah telah pun diwujudkan yang diterajui oleh kementerian ini. NKRA LIH iaitu dengan izin Low Income Household menggunakan pendekatan dengan izin Productive Welfare di mana golongan miskin yang produktif dibantu untuk menjana pendapatan sendiri melalui program Satu Azam. Program ini disasarkan kepada ketua isi rumah miskin Tegal dan miskin yang berdaftar dengan sistem e-Kasih dan penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini termasuklah orang kurang upaya. Para peserta pelbagai program Satu Azam dibantu melalui pelbagai aktiviti ekonomi untuk membolehkan mereka meningkatkan pendapatan dan keluar dari kepompong kemiskinan. Inisiatif di bawah Satu Azam dilaksanakan menerusi kerjasama pintar dengan pelbagai agensi pelaksana termasuklah Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. Sehingga 18 Jun 2011, sejumlah 30,335 orang ketua isi rumah telah pun menyertai program Satu Azam. Tuan Yang Di-Pertua, NKRA LIH juga memberi fokus kepada pengupayaan ekonomi wanita sama ada berstatus suri rumah maupun yang bekerja. Dalam hal ini, NKRA LIH mensasarkan kelahiran seramai 4,000 orang usahawan wanita pada akhir tahun 2012. Bagi tempoh Januari 2010 hingga 31 Julai tahun 2011, seramai 2,680 orang usahawan wanita telah pun berjaya dilahirkan. Tuan Yang Di-Pertua, golongan berpendapatan rendah turut mendapat manfaat daripada program lain di bawah inisiatif NKRA LIH seperti skim insurans Satu Azam, projek sanitasi dan kumbahan, projek kemasyarakatan Satu Azam, allowance bulanan Satu Azam dan program perubahan minda. Dalam membela kepentingan golongan orang kurang upaya pula, aspek accessibility mereka kepada bangunan dan kemudahan awam turut diberi perhatian serius. Untuk itu, kerajaan telah bersetuju untuk melantik OKU menganggotai Jawatan Kuasa Perancangan dan Pembangunan dan unit audit SS yang diwujudkan di setiap pihak berkuasa tempatan. Selain itu, kerajaan juga berusaha untuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada OKU selaras dengan dasar 1% peluang pekerjaan di sektor awam kepada OKU di negara ini. Tuan Yang Di-Pertua, jelaslah kepada kita bahawa program transformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan sesungguhnya banyak memberikan manfaat kepada semua lapisan rakyat, termasuklah golongan miskin, suri rumah tangga, wanita bekerja dan kurang upaya. Sekian, terima kasih. Yang Amat Bukit Mataja. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan juga Yang Berhormat. Ada beberapa program telah diberitahu kepada Dewan ini
mengenai bagaimana dia boleh mengupayakan golongan miskin, suri rumah tangga, wanita yang bekerja dan orang kurang upaya. Jadi saya rasa adalah penting ialah untuk menwujudkan satu alam yang mengupayakan enabling environment. Saya rasa untuk menwujudkan satu alam yang seperti ini, hanya program-program ekonomi belum cukup lagi. Dia perlu mengadakan accessibility adalah sangat penting. Dan accessibility dia tidak boleh wujud dengan cakap saja. Kerana sudah cakap lama, banyak kali dan sudah lama. Memang sudah ada bylaw dan banyak-banyak undang-undang di dalam Dewan ini. Tapi berapakah OKU yang ada accessibility kepada bangunan-bangunan dan dapat keluar kerja? Pergi ke sekolah pun masih kekurangan kemudahan-kemudahan seperti ini. Dan bolehkah memberikan data-data yang konkret yang beritahu Dewan ini? Berapa bangunan, berapa buah bangunan dan berapa buah sekolah sudah ada kemudahan-kemudahan untuk OKU, dan berapa orang OKU yang sudah dapat kerja. Yang kedua ialah untuk wanita yang bekerja. Pakej yang paling penting ialah kemudahan penjagaan kanak-kanak. Berapakah wanita yang bekerja yang mendapat kemudahan seperti ini daripada pihak kerajaan? Sudah lama bercakap, tapi cakap tak boleh wujudkan kemudahan ini. Bolehkah berikan konkret, langkah-langkah yang konkret, dan berapa pusat penjagaan kanak-kanak sudah diwujudkan dan untuk faedah wanita yang bekerja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang telah dikemukakan tentang bilangan bangunan dan sekolah yang disediakan dengan kemudahan untuk OKU. Usahanya adalah dimulakan dengan semua iaitu bangunan di bawah agensi, di bawah kementerian ini. Dan tadi seperti mana yang saya telah nyatakan, untuk mempergiatkan ataupun meningkatkan keberkesanannya, kini kita telah pun bekerjasama dengan Kementerian Perumahan, iaitu dengan untuk melantik OKU bagi mengangkutai Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan dan juga unit audit asas ini. Jadi saya rasa dengan demikian ini jelas membuktikan keikhlasan kerajaan dalam meningkatkan kemudahan ataupun kemudahan ini untuk OKU. Selain daripada itu, bagi menjawab soalan yang kedua tentang bilangan OKU yang bekerja, mencapai dasar 1% peluang pekerjaan di sektor awam kepada OKU ini, setakat ini di seluruh iaitu di seluruh negara, di 24 kementerian yang ada, kita dapat seramai iaitu 575 orang penjawat awam di seluruh negara. Dan memang bagi beberapa kementerian, termasuklah kementerian ini, kita telah pun mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, usaha ini akan terus dipergiatkan lagi di masa akan datang. Dan tadi Yang Berhormat juga telah membangkitkan tentang berapakah berapakah bilangan wanita yang telah bermanfaat daripada program-program yang dijalankan. Saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat bahawa walaupun Yang Berhormat kata Yang Berhormat kurang nampak kesannya, tetapi data itu tidak akan membohong. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, setakat ini kita telah pun berjaya untuk melahirkan seramai 2,580 orang wanita usahawan yang telah berjaya. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bintulu.